Okey, kita sambung pula 2.2. Organ utama pertukaran gas. Okey, organ utama pertukaran gas ni maksudnya dia refer kepada daun. Daun adalah sebagai organ utama untuk pertukaran gas. Gas apa? Gas oksigen dan gas karbon dioksida. Kalau masa fotosintesis okey, menyebabkan dua gas ni. Okey, keperluan pertukaran gas dalam tumbuhan. Keperluan. Kenapa perlunya pertukaran gas dalam tumbuhan? Tidak seperti haiwan yang mencari makanan, tumbuhan mensintesis makanan sendiri. Kalau haiwan dia boleh cari makanan, tumbuhan dia tak boleh, dia kena buat makanan dia sendiri. Proses fotosintesis. Bagi menjalankan proses fotosintesis dengan efisien, tumbuhan perlu menukarkan gas dan menyerap cahaya. Pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara tumbuhan dan persekitaran berlaku melalui liang stoma. Okey, gas yang terlibat oksigen, karbon dioksida. Maksudnya gas tu keluar masuk ikut liang stoma. Jadi kita kena study sikit apa dia liang stoma. Stoma, benda apa stoma ni? Merupakan liang stoma yang terdapat di permukaan epidermis bawah daun. Setiap liang stoma diapit oleh sepasang sel pengawal. Dialah sel pengawal lah yang buka tutup stoma. Okey. Dengan cara menukarkan bentuknya. Sel pengawal ni dia boleh tukar bentuk dia. Kalau dia nak buka, bentuk dia jadi lain. Kalau dia nak tutup, bentuk dia jadi lain. Okey, sel pengawal juga ada kloroplas. Jadi kat sini ada 3 jenis sel yang ada kloroplas. Palisad, mesofil berspan dengan sel pengawal Ada 3 je. Ada kloroplas. Okey. Ni gambar rajah ni. Ni gambar rajah ni dia zoom daripada bawah daripada bawah. Yang ni lah stoma, nampak stoma tu. Okey. Kita tengok pula. Kita nak tengok mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Macam mana cara stoma tutup dan buka? Okey. Okey, saya zoomkan sikit. Mekanisme pembukaan dan penutupan stoma bergantung kepada keadaan sel pengawal. Dia bergantung kepada keadaan sel pengawal. Kalau sel pengawal, maksudnya nak buka tutup stoma tu dia bergantung pada keadaan sel pengawal. Sama ada dalam keadaan segah ataupun flasid. Kita dah belajar tingkatan 4 ni. Jadi boleh ingatkan balik sel tumbuhan kalau dalam keadaan segah macam mana, sel tumbuhan dalam keadaan flasid tu macam mana. Keadaan sel pengawal ini dipengaruhi oleh pengambilan ion kalium ataupun kepekatan sukrosa di dalam subsel pengawal. Okey, kita tengok dulu mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Okey, kita tengok dulu. Okey, kita ada nota sikit kat sini, kita tengok. Okey, kita tengok pengambilan ion kalium oleh sel pengawal dulu. Pengumpulan ataupun penyingkiran ion kalium di dalam sel pengawal akan mengubah keupayaan larutan. Hal ini akan meningkatkan atau menurunkan keupayaan air di dalam sel pengawal. Air akan meresap keluar atau ke dalam sel-sel pengawal secara osmosis. Keadaan ini menentukan sama ada sel pengawal ni menjadi segah ataupun flasid. Macam susah sikit nak faham kan? Okey, kita boleh tengok muka surat 32 lah. Kita tengok dulu muka surat 32. Nak bagi faham, kita buka muka surat 32. Okey, kita tengok gambar rajah ni dan kita tengok penerangan ni. Kita cuba fahamkan Okey, saya cuba fahamkan awak. Okey. Gambar rajah 2.2. Okey, yang warna hijau ni, adalah sel epidermis.
Yang ni sel epidermis lah. Sel epidermis. Yang ni stoma, yang hitam tu stoma. Stoma tu liang lah. Yang ni adalah sel pengawal ni. Yang ni sel pengawal ni. Sel pengawal bentuk macam kacang. Okey, kita tengok lah. Pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Okey, kita tengok ni dulu. Ion kalium bergerak ke dalam sel pengawal. Dia dibawa masuk secara proses pengangkutan aktif. Tulis sikit kat sini. Pengangkutan aktif. Dia bergerak masuk. Dia masuk. Nampak gambar rajah yang kedua ni. Ion kalium ni dia bergerak masuk. Ion kalium bergerak masuk ke dalam sel pengawal. Dari mana dia masuk ni? Dia daripada sel epidermis bersebelahan dia tu masuk ke dalam sel pengawal. Bila dia masuk, larutan di dalam sel pengawal tu menjadi bertambah pekat. Okay? Maksud dia ni, maksud poin yang kedua ni, keupayaan larutan di dalam sel pengawal tu meningkat. Maksudnya, larutan subsel pengawal tu dah jadi pekat. Sebab ion kalium masuk kan. Okey. Satu, kita dah faham. Bila garam dah masuk dalam sel pengawal, maksudnya subsel itu jadi pekat lah. Tu bahasa mudah dia. Yang ketiga, keupayaan air di dalam sel pengawal menurun. Sel kalium tu masuk, kalium tu akan menjadikan subsel tu pekat. Bila pekat maksudnya air kurang. Ini maksudnya ni. Bila pekat, air kurang lah. Tu maksud dia, keupayaan air di dalam sel pengawal menurun. Air kurang. Tulislah sini, air kurang. Okey. Bila dah jadi macam ni, molekul air dari sel epidermis meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Okey ya. Dekat luar epidermis ni banyak air. Dalam sel pengawal ni kurang air. Akan berlakunya proses osmosis. Apa dia osmosis? Osmosis adalah pergerakan molekul air daripada kawasan yang banyak air ke kawasan yang kurang air. Kita belajar tingkatan 4. Apa dia osmosis? Osmosis adalah pergerakan molekul air dari kawasan yang banyak molekul air ke kawasan yang kurang molekul air. Sebab tu dia tunjuk gambar rajah anak panah ni. Air masuk ni. Air masuk secara osmosis. Osmosis. Kalium masuk secara pengangkutan aktif. Bila air masuk banyak, sel pengawal menjadi segah. Dia kembang, lepas tu dia segah. Bila dia segah, bentuknya akan melengkung keluar. Bentuk sel pengawal tu jadi macam ni. Yang sebelah ni sebelah kiri, sebelah kanan jadi macam ni juga. Dua-dua melengkung. Akibatnya stoma akan terbuka. Inilah stoma ni. Okey. Ini adalah pembukaan stoma. Ini pembukaan stoma. Boleh faham lah, harap-harap boleh faham. Okey, ni pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Okey, kita pergi sebelah dia pula. Kepekatan sukrosa di dalam kepekatan sukrosa di dalam subsel pengawal. Subsel ni, yang dikatakan subsel ni adalah cecair dalam bakul. Takut awak tak tahu lah. Subsel ni adalah refer kepada
cecair dalam vakum. Kita panggil subsel. Takut awak tak tahu subsel ni datang apa. Benda apa. Okey. Dengan kehadiran cahaya, waktu siang kan. Waktu siang ada cahaya kan. Berlakulah proses fotosintesis. Waktu siang berlakulah proses fotosintesis. Kepekatan sukrosa, bila fotosintesis dia menghasilkan gula, betul tak? Faham? Glukosa, sukrosa. Sukrosa ke glukosa ke samalah. Kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal menjadi tinggi lah. Oh, sebab dia dah buat proses fotosintesis. Sel pengawal kan ada kloroplas. Sel pengawal boleh buat fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan gula. Okey. Keupayaan air di dalam sel pengawal menurun. Keupayaan air ni maksudnya kuantiti air. Senang kata macam tu lah. Keupayaan air di dalam sel pengawal menurun. Bilangan molekul air lah. Bilangan molekul air. Bilangan molekul air. Yang kata keupayaan air tu. Guna istilah baru ni pula, keupayaan molekul air dalam sel pengawal menurun. Okey. Kat dalam sel pengawal tu, air kurang. Air kurang. Dekat luar sel pengawal, air banyak. So, apa jadi? Air daripada luar akan meresap masuk. Akibat dia, molekul air dari sel epidermis meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Sel pengawal pun menjadi segar. Bila segar, dia akan melengkung keluar, stoma akan terbuka. Jadi di sini, kat sini, ada dua faktor lah yang boleh menyebabkan stoma tu terbuka. Pertama, disebabkan oleh pengambilan ion kalium. Dan yang kedua, disebabkan oleh pokok tu sendiri buat proses fotosintesis. Ada dua sebab. Ada dua sebab yang menyebabkan stoma tu terbuka. Kalau cikgu buat rumuskan macam ni lah. Sebabkan pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Sebab yang pertama. Sebab yang kedua, sebab pokok tu saya tak ambil. Saya senang saya kata macam ni lah. Sebab yang kedua, sebab pokok tu buat proses fotosintesis. Bila dia buat proses fotosintesis, sukrosa dalam sel pengawal ni bertambah. Dua faktor ni lah yang menyebabkan stoma terbuka. Okey. Penutupan stoma pula. Penutupan stoma. Okey. Okey, apa yang berlaku? Okey, kita tengok . Ion kalium, penutupan stoma berlaku apabila ion kalium bergerak keluar daripada sel pengawal. Ion kalium bergerak keluar daripada sel pengawal. Tadi dia masuk kan? Sekarang ni dia keluar. Ion kalium tu bergerak keluar. Bila dia bergerak keluar, sel pengawal tu menjadi kurang pekat. Kalium ni dia keluar. Kalium yang keluar. Tadi kalium masuk, ni kalium keluar. Bila kalium keluar, subsel dalam sel pengawal tu menjadi kurang. Maksudnya air banyak. Keupayaan larutan di dalam sel pengawal menurun. Maksudnya dia punya larutan kurang pekat. Senang katanya larutan kurang pekat. Larutan kurang pekat. Bila larutan kurang pekat, maksudnya dia cair.
Air di dalam sel pengawal meningkat. Air banyak. Air kat luar ni banyak. Ni, air banyak. Keupayaan air di dalam sel pengawal meningkat. Okey. Sekejap. Apa ni tadi? Ion kalium dah keluar kan. Bila ion kalium keluar, silap sini, bukan kat sini ni. Ni salah ni. Bila ion kalium keluar, air kat dalam ni tinggi ni. Ni air. Molekul air ni tinggi. Maksudnya banyak air. Sebab ion kalium dah keluar, air dalam sel pengawal ni macam ni. Saya lukis lain. Okey, ni sel pengawal. Ion kalium kan, ion kalium ni. Ni ion kalium. Ion kalium keluar. Ni kalium keluar. Bila ion kalium keluar, air kat dalam ni banyak lah. Dia jadi cair lah kawasan ni. Ni air. Air kurang. Air kurang pula dah. Air banyak lah. Kan? Kalium dah keluar. Molekul air bertambah. Okey? Yang ni, yang sebelah dia ni adalah yang sebelah dia ni sel epidermis yang bersebelahan dengan dia. Air banyak. Yang ni air sikit. Yang ni air rendah. Air sikit. Yang ni air banyak. Osmosis akan berlaku betul tak? Osmosis adalah pergerakan molekul air daripada kawasan yang banyak molekul air ke kawasan yang kurang molekul air. Air dalam sel pengawal ni akan keluar. Okey, molekul air meresap keluar daripada sel pengawal ke sel epidermis secara osmosis. Bila air keluar, sel pengawal jadi flasid. Bila flasid, dia jadi rata macam ni. Okay. Stoma automatik akan tertutup. Dia macam tu. Sebenarnya untuk senang ni awak kena faham proses osmosis lah. Okey. Kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal. Waktu malam lah kita kata lah. Tanpa kehadiran cahaya, fotosintesis tak akan berlaku. Fotosintesis tak berlaku. Kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal jadi rendah sebab dia tak boleh buat fotosintesis, dia tak menghasilkan gula kan. Jadi sukrosa rendah kan. Bila sukrosa rendah, maksudnya air ke dalam sel pengawal tu banyak. Gula kurang, larutan jadi cair lah. Larutan cair tu maksudnya air banyak. Okey. Bila air banyak, macam tadi lah. Dia jadi macam tadi juga. Okey. Tadi faktor kalium kan. Sekarang faktor sukrosa. Sekarang air daripada stoma. Air daripada sel pengawal meresap keluar secara osmosis ke sel epidermis sebelah dia. Sel pengawal pun jadi flasid. Stoma akan tertutup. Itu je sebenarnya. Ingat dua faktor yang menyebabkan stoma terbuka dan tertutup. Pengambilan dan pengeluaran ion kalium. Lagi satu faktor tumbuhan tu buat fotosintesis ataupun tak buat proses fotosintesis. So ada dua faktor. Senang cakapnya macam ni lah. Osmosis adalah pergerakan molekul air daripada kawasan yang banyak molekul air ke kawasan yang kurang molekul air. Okey. Ingat yang tu. Bila sel pengawal tu ambil kalium masuk, maksudnya macam ni. Macam ni. Katalah sel pengawal. Ni katalah sel pengawal. Kalau dia buat masuk ion kalium,
banyak ion kalium ni, banyak ion kalium ni. Kata ni ion kalium lah ni, banyak ion kalium. Okey. Bila banyak ion kalium maksudnya air kurang. Okey. Bila air kurang, ni sel jirannya. Ni sel yang berhampiran dengan ni sel pengawal. Sel pengawal. Yang ni sel epidermis kan? Sel epidermis. Kan? Sini air banyak. Nak compare dengan sel pengawal tu. Sini air kurang. Ni air kurang. Ni air kurang. Yang ni air banyak. So air bergerak daripada mana ke mana? Air bergerak daripada kawasan banyak air ke kawasan kurang air. So air masuk sini. Air semua masuk ni. Air semua masuk sini. Bila air masuk sini, dia akan melengkung. Ni sebelah kiri. Sebelah kanan pun melengkung. Tu stoma tu buka lah. Stoma lah ni. Adalah lubang stoma. Okay, satu lagi. Macam tadi kan. Ingat senang macam ni je. Okay, yang satu lagi situasi. Ion kalium ni keluar. Tadi dia masuk, sekarang dia keluar. Habis ion kalium ni keluar. Bila ion kalium keluar, larutan tu kurang pekat. Maksudnya air banyak. Sel dekat jiran sebelah dia ni, sel-sel yang berjiran dengan dia ni, air sikit. Nak compare. Air sikit ni lah compare dengan air dalam sel pengawal ni. Osmosis akan berlaku. Air akan bergerak daripada kawasan yang banyak molekul air ke kawasan yang kurang molekul air. Air daripada sel pengawal keluar. Air tu keluar. Bila air keluar, dia akan jadi flat. Ni belah kiri. Yang belah kanan pun flat. Nampak tak stoma? Mana ada lubang? Stoma akan tutup. Tu saja. Kalau tak faham juga